Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak didik sekalian? Pada kali ini antum akan bersama Muallimah Nur Hafizah binti Abdullah dalam subjek sains tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah Unit 1 Kemahiran Saintifik, Kemahiran Proses Sains. Standard kandungan Kemahiran Proses Sains, Standard Pembelajaran 12 Kemahiran Proses Sains. Baiklah anak murid sekalian, pada kali ini kita akan mengulang kaji semula 12 kemahiran proses sains. Apakah 12 kemahiran proses sains tersebut? Mari kita tengok sama-sama. Baik, yang pertama ialah memerhati. Yang kedua, mengelas. Ketiga, mengukur menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. Kelima, meramal. Keenam, berkomunikasi. Ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. 8, mentafsir data. Kesembilan, mendefinisi secara operasi. Kesepuluh, mengawal pemboleh ubah. Kesebelas, membuat hipotesis. Dan yang ke-12, mengeksperimen. Mari kita fahami semula apakah 12 kemahiran proses sains tersebut. Yang pertama, kemahiran memerhati. Memerhati menggunakan semua deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena. Apakah 5 deria tersebut? Cuba lihat gambar di bawah. Contoh memerhati, mari kita perhatikan situasi berikut. Lihat, pelangi itu ada banyak warna, cantiknya. Apakah deria yang terlibat untuk melihat warna pelangi? Ya, deria melihat. Ada berapakah warna pelangi? Warna pelangi ada 7 warna, iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Kita lihat pula situasi seterusnya. Buah durian ini berbau kuat. Rasanya manis dan sedap. Apakah deria yang terlibat? Ya, deria bau. Nangka pun sama seperti durian. Seterusnya, kemahiran mengelas. Apakah yang dimaksudkan dengan mengelas? Mengelas ialah mengasingkan objek mengikut ciri sepunya. Cuba lihat contoh di bawah. Kita boleh mengelas berdasarkan bentuk. Cuba perhatikan apakah bentuk-bentuk yang terdapat di dalam gambar di dalam kotak merah. Cuba anda kelaskan mengikut bentuk-bentuk yang ada. Seterusnya ialah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Contoh alat pengukuran ialah jam randik diukur dalam unit piawai, penimbang diukur dalam unit gram atau kilogram, pembaris boleh diukur dalam unit piawai milimeter atau sentimeter dan pita pengukur boleh diukur dalam unit meter. Kemahiran prosesan yang seterusnya ialah membuat inference. Apakah maksud inference? Inference ialah kemahiran yang menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu perkara. Inference boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut, iaitu yang pertama membuat pemerhatian, kemudian memberi penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian, barulah ia akan menjadi kesimpulan awal. Baiklah, cuba antum perhatikan rajah di bawah. Ada pokok A dan pokok B.
Pemerhatian, kita akan dapati pokok A akan hidup subur, manakala pokok B akan layu. Apakah inference berdasarkan pemerhatian tersebut? Okey, kita perhatikan inference. Baik, pokok A hidup subur kerana pokok A mendapat air yang mencukupi, manakala pokok B tidak mendapat air yang mencukupi. Jadi inference lebih kepada sebab. Biasanya kita akan letakkan perkataan kerana. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran meramal. Apakah yang dimaksudkan dengan meramal? Meramal ialah membuat kemahiran, membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, contohnya, cuba kamu ramalkan apa yang akan berlaku apabila melihat situasi ini. Gambar petir. Kemahiran seterusnya ialah berkomunikasi. Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah ataupun model. Okey, contohnya dalam bentuk jadual. Data yang telah kita dapati, kita letakkan dalam bentuk jadual supaya nampak lebih sistematik. Ataupun boleh juga kita letakkan dalam bentuk carta palang. Seterusnya, menggunakan perhubungan ruang dan masa, iaitu kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Contohnya, cuba antum perhatikan situasi di bawah. Apakah perubahan yang dapat kamu perhatikan apabila sebatang aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit? Baiklah, apa yang diperhatikan? Selepas 10 minit, kita akan dapati aiskrim akan mula mencair. Dan selepas 20 minit, dia akan jadi semakin cair. Kemahiran seterusnya ialah mentafsir data, iaitu kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, contohnya daripada data yang dikumpulkan, kita letakkan dalam bentuk catapan. Apakah tafsiran data terhadap maklumat yang kita dapati? Contohnya, cara murid datang ke sekolah setelah mendapat data dan kita letakkan dalam bentuk catapan. Tafsiran data dia, bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang berjalan kaki. Begitu juga maklumat yang telah kita letakkan dalam bentuk carta palang. Apakah tafsiran datanya? Jarak yang dilalui oleh kereta mainan A adalah yang paling jauh. Kita tafsir berdasarkan data yang kita dapati. Seterusnya ialah mendefinisi secara operasi, iaitu kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey, definisi secara operasi ni kita mestilah ada istilah ataupun maksud berdasarkan soalan. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas ataupun apa yang diperhatikan. Okey, cara menulis jawapan DSO. Okey, definisi secara operasi. Mula-mula kita mesti ada definisi yang diminta. Kemudian perkataan ialah. Seterusnya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Contohnya, daripada hasil penyiasatan, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Okey, kita perhatikan rajah 1 tersebut. Okey, apakah definisi secara operasi kekuatan magnet? Okey, baik. Definisi secara operasi bagi kekuatan magnet. Kata kunci dia ialah kekuatan magnet. Kita nak definisikan kekuatan magnet. Okey, jadi ayat dia ialah kekuatan magnet ialah
bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi yang bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet ni ialah pemboleh ubah bergerak balas. Baik, seterusnya ialah mengawal pemboleh ubah. Apakah mengawal pemboleh ubah? Sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Terdapat tiga pemboleh ubah, iaitu yang pertama pemboleh ubah yang dimanipulasikan ataupun maklumat suka buat dalam ringkasannya PM. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Maklumat suka letak perkataan P malar. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas ataupun dalam singkatannya maklumat suka gunakan perkataan PB. Baik, cuba kita perhatikan contoh di bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi? Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan ataupun apa yang berbeza dalam sesuatu penyiasatan. Kalau kita perhatikan gambar ini, gambar A dan B, apakah yang berbeza? Apakah yang diubah? Ya, yang diubah ialah kuantiti air. Kuantiti air yang disiram pada pokok A dan B tidak sama. Jadi kita boleh katakan ia pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, seterusnya apakah yang dimaksudkan pemboleh ubah bergerak balas? Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan. Okey, contohnya tengok pokok A dan pokok B. Okey, dia letakkan sama di depan tingkap, dapat cahaya yang sama. Okey, tetapi selepas beberapa bulan, apakah yang berlaku? Okey, kita perhatikan bilangan daun A dan B tidak sama. Jadi ia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya pemboleh ubah yang dimalarkan. Apakah maksud pemboleh ubah yang dimalarkan? Ia ialah pemboleh ubah yang dikekalkan dalam sesuatu penyiasatan ataupun kita kata apakah yang sama yang kita gunakan sepanjang eksperimen. Kalau kita tengok gambar pokok di bawah ni, pokok A dengan B, apakah yang pokok tersebut dapat sama? Okey, contohnya jumlah cahaya matahari, kita letakkan tempat yang sama, jadi dapat jumlah cahaya matahari yang sama. Okey, kuantiti tanah serta jenis tanah. Yang itu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Ada dua lagi kemahiran prosesan yang maklumat tak letakkan di sini, iaitu yang ke-11 ialah membuat hipotesis dan yang ke-12 ialah mengeksperimen. Jadi cukup ke-12 kemahiran proses sains telah maklumat terangkan. Baiklah anak didik sekalian, setelah kita memahami dan mengulang kaji semula 12 kemahiran proses sains, mari kita tengok aktiviti 1 pada buku teks muka surat 1. Kemahiran saintifik. Okey, mari kita lihat situasi di bawah. Amir lihat banyaknya belon udara. Ada yang terbang tinggi dan ada yang terbang rendah. Mengapakah belon udara panas terbang tak sama tinggi? Baiklah, persoalan di atas dapat diselesaikan melalui penyiasatan yang melibatkan kemahiran saintifik. Baik, kita tengok buku teks muka surat 2 dan 3. Okey, berdasarkan situasi tadi, kita lihat apakah kemahiran proses sains yang boleh kita gunakan. Bagaimanakah kemahiran saintifik dapat membantu menyelesaikan persoalan Amir dan keluarganya? Mari kita bina belon udara kecil untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang. Okey, jadi berdasarkan situasi tadi, kita nak tahu kenapa berlakunya tinggi dan rendah
belon udara tadi, kita mestilah membuat penyiasatan. Jadi antum boleh lihat di muka surat 2 dan 3 cara-cara macam mana nak buat belon udara kecil. Baik, daripada eksperimen tadi kita tengok pula muka teks, muka surat 4 dan 5. Okey, kita nak kaji apakah faktor yang mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang. Okey, dekat sini kita boleh buat dua eksperimen. Kita tengok eksperimen yang pertama. Okey, kita tengok dari segi saiz belon udara kecil. Kita tengok penyataan masalah dia. Adakah saiz belon udara kecil boleh mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang? Kita nak tengok. Adakah saiz belon tadi dia boleh mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang? Okey, di sini kita letakkan hipotesis ataupun ramalan awal untuk kita mengkaji eksperimen ini. Kita tengok semakin bertambah besar saiz belon udara kecil, semakin bertambah tempoh masa belon udara kecil boleh terbang. Kita buat dulu ramalan awal sebelum kita melakukan eksperimen. Okey, kemudian kita menetapkan pemboleh ubah. Okey, oleh itu pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah saiz belon. Kita akan manipulasikan saiz belon. Ada yang besar, ada yang sederhana dan ada yang kecil. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa belon udara kecil boleh terbang. Okey, selepas tu kita akan tengok daripada ketiga-tiga jenis belon udara kecil tadi, tiga saiz tadi, kita akan tengok berapa tempoh masa yang boleh belon tersebut pergi. Kalau belon yang paling kecil tu berapa masa dia, yang sederhana berapa masa dia, dan yang paling besar berapa masa dia. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jenis kertas yang digunakan untuk membina kubah belon udara kecil. Jadi yang dimalarkan apa yang sama, semua belon udara tadi kita buat daripada kertas. Kita gunakan bahan yang sama. Yang tu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, kemudian di bawah tu ada dia punya alat dan langkah-langkah macam mana cara kita nak melakukan eksperimen. Okey, yang ni eksperimen 1. Okey, seterusnya kita tengok eksperimen yang kedua. Okey, kita nak tengok soalan dia, adakah jenis bahan mempengaruhi tempoh masa udara terbang? Kita tengok pula dari segi jenis bahan. Okey, kalau tadi masa eksperimen 1 kita pakai kertas. Okey, sekarang kita nak uji pula, selain kertas minyak, kubah dan belon udara kecil ini juga boleh dibina daripada bahan seperti plastik, kertas kardbord dan kertas surat khabar. Kat sini yang eksperimen kedua ni kita nak kaji adakah jenis bahan tadi mempengaruhi tempoh masa belon udara terbang. Jadi eksperimen 1 dan 2 ni dia kaji dua faktor yang berbeza. Okey. Okey, eksperimen 2 tu tadi di situ dia letakkan langkah-langkah untuk membuat eksperimen. Yang pertama, kita kena pasti masalah. Yang kedua, kita buat hipotesis ataupun ramalan awal. Okey, yang ketiga, kita rancang eksperimen. Okey, tentukan pemboleh ubah, peralatan yang diperlukan. Kemudian langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan kaedah menganalisis data. Okey, seterusnya barulah kita melakukan eksperimen mengikut langkah-langkah yang telah kita rancang. Okey, yang kelima, kita kumpul data. Bila kita dah buat eksperimen, kita kumpulkan data, kemudian kita rekodkan data yang kita dapat tu. Contohnya dalam bentuk jadual kan. Okey, yang keenam, menganalisis data. Kita analisis data yang kita dapat tadi. Okey, yang tujuh, kita tafsirkan data. Yang kelapan, membuat kesimpulan. Menyatakan kesimpulan yang diperoleh daripada eksperimen yang telah kita jalankan. Seterusnya ialah membuat pelaporan.
Baik, daripada eksperimen yang tadi, Mukadimah ringkaskan dalam bentuk aktiviti di dalam slide ni. Okey, baik. Jadi Mukadimah nak antum cuba fahami eksperimen tadi, baca semula. Okey, kemudian cuba jawab soalan-soalan dalam aktiviti satu ni lah. Mukadimah tulis kat situ, salin dalam buku tulis. Okay, kita tengok soalan, adakah saiz belon udara kecil boleh mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang? Okey, buat dulu hipotesis. Semakin apa, semakin apa. Okey, kemudian tetapkan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, yang C tu, apakah alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah dia. Okey, yang dalam jadual tu adalah pemerhatian. Okey, belon udara kecil tadi kita tetapkan tiga A, B dan C. Okey, kalau A tu saiz dia macam mana? Tengok pada gambar tu. Okey, yang kedua B saiz dia macam mana? Okey, C saiz dia macam mana? Daripada tu antum boleh cuba ramalkan tempoh masa dia. Kalau A tu contoh, mak bagi contoh. Okey, kalau saiz dia kecil, agak-agak tempoh masa dia berapa? Okey, dan seterusnya lah. Okey. Kemudian terus kepada kesimpulan. Okey, daripada pembahasan tadi, daripada yang sebelum tadi, antum terus jawab soalan yang kesimpulan tadi. Okey, soalan 1, hipotesis anda diterima atau tidak diterima? Tengok berdasarkan soalan yang tadi, hipotesis yang antum buat tadi. Okey, lepas kita buat eksperimen, boleh terima ataupun tidak kita punya hipotesis. Yang kedua, saiz belon udara kecil, apa dia? Tempoh masa penerbangan belon masa. Okay, yang ketiga, semakin besar saiz belon udara kecil, semakin apa tempoh belon ini boleh terbang. Okey, yang keempat, ramalkan tempoh masa belon udara kecil terbang sekiranya kepingan plastik digunakan menggantikan kertas keras. Okey, antum buat ramalkan. Kalau guna plastik, macam mana dia punya tempoh masa udara kecil tu terbang. Okey, yang ni pun sambung daripada yang tadi juga, salin dalam buku tulis. Okey, baik. Untuk kali ini, setakat ini sahaja penerangan Mukadimah tentang 12 kemahiran proses sains dan aktiviti. Jangan lupa salin dalam buku. Sekiranya antum tidak faham, antum boleh berhubung dengan Mukadimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.